Masalah jantung tidak normal, khususnya yang melibatkan degupan jantung yang tidak teratur, adalah isu kesihatan yang sering diabaikan dan sering disalah anggap sebagai gejala kegelisahan atau anxiety. Walaupun kebanyakan orang mungkin menganggap degupan jantung yang cepat atau tidak normal disebabkan oleh tekanan mental, namun masalah elektrik pada jantung boleh menjadi punca sebenar. Tahukah anda perbezaan antara anxiety dan degupan jantung tidak normal? Ikuti laporan khas yang disediakan oleh wartawan Connie Grace. Pakar Kardiologi dan Elektrofisiologi Jantung Borneo Medical Center atau BMC, Dr. Ho Kian Koi berkata, takikardia supraventricular atau SVT adalah gangguan aritmia jantung yang berlaku apabila terdapat litar pintas elektrik dalam sistem jantung menyebabkan impuls elektrik bergerak dalam pola yang tidak normal. Keadaan ini sering datang secara tiba-tiba tanpa amaran dan boleh menyebabkan jantung berdegup dengan sangat pantas lebih daripada 150 denyutan per minit. Menurutnya, ia berlaku apabila terdapat wayar berlebihan dalam sistem elektrik jantung yang menyebabkan degupan jantung yang tidak normal sekaligus menyebabkan pesakit rasa pening, sesak nafas maupun pengsan. So kalau masalah berlaku dengan elektrisiti jantung, right, pesakit akan rasa sama ada debar-debar, sama ada jantungnya rasa sangat laju ataupun sangat perlahan. So jantung yang sangat laju ini akan boleh berpotensi membuat sesuatu rasa pening, sesak nafas maupun ataupun pengsan. Okay, bagi pesakit yang ada masalah elektrik yang terlalu perlahan, mereka akan berasa sangat pening dan juga sesak, mudah rasa letih kalau mereka berjalan. Dan banyak golongan tua yang ada masalah elektrik yang sangat perlahan ini, mereka selalunya boleh pingsan ataupun jatuh. Aritmia bukan sekadar jantung berdegup laju, ia boleh menyebabkan otak tidak menerima darah mencukupi, meningkatkan risiko stroke dan dalam kes tertentu, ia juga mencetuskan untuk henti jantung secara tiba-tiba. Dan apa yang mengejutkan menurut pakar, banyak daripada kes ini sebenarnya boleh dikesan lebih awal jika masyarakat peka terhadap perbezaan antara simptom jantung dan tekanan mental. Cabarannya kini adalah membuka mata masyarakat bahawa aritmia bukan penyakit orang tua tetapi boleh berlaku pada sesiapa sahaja. Tambahnya lagi, fenomena ini boleh berlaku pada individu dari semua peringkat umur, dari kanak-kanak hingga golongan dewasa yang lebih tua, tetapi simptomnya cenderung muncul pada usia remaja atau dalam usia 20-an dan 30-an. Selain itu, beliau menambah golongan yang mengalami obesiti, golongan yang menghidap obstructive sleep apnea atau OSA, darah tinggi, kencing manis serta pesakit dengan masalah tiroid yang tidak dirawat dengan betul, berisiko tinggi menghidap ekstrafibrilasi, sejenis aritmia jantung yang bukan disebabkan oleh gangguan litar pintas. Walau bagaimanapun, ramai juga yang hanya menyedari masalah ini ketika berusia 40-an hingga 60-an. Bayangkan ada litar pintas dekat rumah, right? So litar pintas ini disebabkan oleh ada wire berlebihan dekat jantung sana. So wire berlebihan ini biasanya dia memang dilahirkan dengan wire berlebihan, tapi simptomnya kebanyakan mereka tidak akan muncul sampai ke sesuatu umur, alright, umur tertentu. Okay, so biasanya apa yang kita tengok, biasanya mereka ada simptom ini dalam golongan umur remaja ataupun 20-an ataupun 30-an, right, kebanyakan, right. Tapi ada juga banyak orang jumpa doktor masa mereka 40-an, 50-an ataupun 60-an. Okay, golongan yang dapatkan penyakit ini biasanya disebabkan oleh golongan yang umur meningkat ataupun golongan yang banyak darah tinggi, kencing manis, right, mereka yang tidak makan ubat darah tinggi kontrol dengan bagus, ataupun golongan yang banyak yang ada sleep apnea, OSA, obstructive sleep apnea, yang masa mereka tidur bertengkur, ataupun golongan yang sangat gemuk,
Right, so golongan gemuk ada OSA, darah tinggi, kencing manis, right. Golongan ini mudah mendapat atrial fibrillasi. So selain itu, golongan yang thyroid yang tidak diubat dengan betul, mereka boleh dapat atrial fibrillasi also. So atrial fibrillasi adalah aritmia jantung tapi bukan lintas-lintas. Kebiasaannya, seseorang yang mengalami anxiety merasakan degupan jantungnya semakin laju secara berperingkat seiring dengan peningkatan perasaan cemas atau rasa ketakutan yang melampau. Namun bagi penyakit ini, ia datang tanpa sebarang simptom. Dr. Ho menambah salah satu cara untuk membezakan masalah ini adalah dengan menggunakan ECG atau alat pengukur jantung lain yang boleh membantu mengesan perubahan dalam corak elektrik jantung. Biasanya saya akan beritahu pesakit saya, right, kalau you rasa debar-debar, okay, kalau you ada ECG dengan jam tangan ECG, kamu boleh rekodkan, right, jam tangan ECG kamu dengan guna jam tangan. Okay, dan itu dapat membantu kita membezakan, okay, you punya simptom palpitation debar-debar itu adalah disebabkan oleh SVT atau bukan. Ikuti kisah Rinawati dari Kalimantan Barat Pontianak yang sanggup menempuh perjalanan 10 jam untuk mendapatkan rawatan di Kuching dalam siri kedua di Utama TVS 7.40 malam.